Amboi. Assalamualaikum, semua apa khabar? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Selamat pengantin baru. Siapa? Bukan awak Bukan awak pengantin lama. Selamat pengantin baru bagi mereka yang dah pun selamat melaksanakan majlis perkahwinan kan. Yeah. Kita pasti ramai yang dalam kalangan kita semua dah meraihkan mempelai, sama ada mungkin buat di luar ataupun buat kecil-kecilan kan, mengikut pada SOP yang telah pun ditetapkan bagi negeri-negeri yang telah pun mencapai fasa 4 PPN. Dan pastinya hari ini perkongsian kita banyak tentang majlis perkahwinan ataupun majlis sosial yang kita ingin adakan. Ada dalam kalangan kita masih lagi tak tahu apakah SOP Betul. yang ditetapkan sebenarnya. Dan hari ini akan kami bawakan secara khusus dan juga eksklusifnya berkaitan dengan SOP terkini kenduri kendara, termasuklah kepada penganjur mereka yang akan melakukan kenduri ini, tapi juga kepada mereka yang datang kan. Betul. Datang pun kadang-kadang kita perundangan terlupa. kan. Tadi sebenarnya kita dengarkan paluan kompang dari warga Emas Felda Jelai 2 Negeri Sembilan. Bukan main lagi dengan pakaian kuning serba dengan pakai songkok, tapi yang penting semuanya mematuhi SOP ya. Kita melihat kepada pakai mask kan. Kalau kita kata nak 100% patuh pada SOP tu kadang-kadang agak mustahil lah kan, bila kita melibatkan himpunan ramai orang. Tetapi yang terbaiknya kita hendaklah jaga yang sehabis baik kita boleh, kawalan kendiri yang kita boleh laksanakan. Terutama sekali bagi penganjur. Penganjur sebenarnya yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti apakah SOP yang perlu dipraktikkan dalam majlis itu. Dan tapi kita janganlah lupa juga kalau kita datang ni kan, kita salahkan penganjur semata-mata kan. Ya, betul. Tanggungjawab kendiri itu juga sangat penting. Okey, hari ini yang menariknya kami akan bawakan pelbagai lagi perkongsian. Antaranya hari ini ada tawaran istimewa di media sosial, memang dah tular sekarang ni di grup-grup WhatsApp juga kan. Tawaran nilai kompaun dari pihak Polis Diraja Malaysia PDRM. Ya, 80%. Inilah dia, ramai dah buat kira-kira dah ni. Ini bersempena dengan 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Ya, bayangkan dengan had minimum RM30 tau Hanif. Maknanya kalau anda mungkin kena saman parking tepi jalan tu ke, melibatkan saman yang dengan jumlah kecil pun anda boleh cuba untuk mendapatkan tawaran pengurangan sehingga 80% daripada pihak PDRM, yang mana ini mencapai kepada hasrat kita untuk sama-sama memahami keadaan antara satu sama lain kan. Kita baru saja nak bermula dan sebagainya. Mungkin dalam kalangan kita dah banyak saman tu, tapi dengan keadaan sekarang ini sukar untuk kita membayarnya dan sebagainya. Inilah tawaran yang diberikan kepada anda. Aspirasi 100 hari juga keluarga Malaysia. Ya, dan seterusnya juga ada satu lagi perkongsian berkaitan dengan pekerja Indonesia. Dilaporkan lebih kurang 5 hingga 10 ribu warga Indonesia dijangkakan dibawa masuk ke Malaysia mulai Januari 2022 dalam masa untuk merancakkan kembali sektor pekerjaan lah, industri pekerjaan di dalam negara kita. Dan kita harapkan ini juga tidak mengundang pelbagai reaksi, sebab saya nampak beratus komen memberi komen yang agak negatif ya, melihat kepada jumlah yang bakal dibawa, katanya sampai kita tak ada kerja lah, warga kita sendiri tak ada kerja dan sebagainya. Ada sebab, ada perancangan yang begitu teliti sekali kerana membawa pekerja warga asing ini bukannya semudah yang kita sangkakan. Jadi kita pastikan update terkini yang kita bawakan kepada anda semua insya-Allah dari segi media medsos dan sebagainya. Kali ini kita nak kongsikan kepada anda sedikit laporan dan juga tinjauan orang ramai berkaitan dengan SOP kenduri kendara. Apa agaknya kata mereka? Jom sama-sama kita saksikan. Tanpa sedar, ramai dalam kalangan masyarakat sedikit alpa dengan beberapa pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang ditetapkan pihak kerajaan. Masyarakat perlu mempunyai rasa tanggungjawab di dalam setiap tindakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Hal ini lebih diberi penekanan terutama kepada mereka yang menghadiri pelbagai majlis sosial seperti majlis perkahwinan, majlis keramaian, kenduri kesyukuran dan sebagainya. Dengan pematuhan SOP yang disediakan oleh pihak pengurusan majlis, tetamu perlu akur dengan arahan yang diberikan. Sikap sambil lewa boleh memudaratkan ramai pihak. Saya berharap sebagai tetamu lah, SOP untuk harapan SOP tu aku boleh minta kerjasama daripada tetamu yang lain. Minta bagi kerjasama lah kat semua untuk menjaga SOP, dan kalau boleh jujur lah dari segi kesihatan tu minta dijagalah. Janganlah kalau tak sihat tu better jangan datang orang kata. Bagi saya sebaik-sebaiknya jangan ada bersentuhan. Maknanya macam bersalaman, berpeluk. Lepas tu ketika nak ambil makanan tu perlu jaga jarak. Sarung tangan perlu sentiasa pakai ketika nak ambil makanan tu.
setiap SOP yang Dewan sediakan perlulah kita ikuti. Tak boleh nak ikut apa yang kita nak, tak boleh. Lagi satu pesan untuk semualah, bila berambil gambar tu jangan terlalu rapat dengan di antara satu sama lain. Walaupun berambil gambar kena pakai mask, tapi tak boleh buat apa. Sebab kita kena jaga SOP, patuh dan jangan peluk-peluk ketika nak ambil gambar tu. Kita di fasa di mana kita dibolehkan untuk menziarahi satu sama lain, namun SOP masih perlu dititik beratkan. Begitu juga dalam majlis perkahwinan. SOP perlu dikekalkan sepanjang majlis perkahwinan untuk mengelak tercetusnya wabak COVID-19. Majlis perkahwinan merupakan hari yang paling bahagia buat pasangan mempelai, namun ia boleh menjadi hari yang paling menyedihkan buat mereka jika berlakunya penyebaran COVID-19. Apa yang kita perlu lakukan sebagai individu sendiri, kita perlu lebih patuh terhadap SOP sesuatu majlis tu. Lebih spesifiknya, pihak penganjur perlu patuhi limitasi bilangan tetamu pada sesuatu masa. Tetamu perlu sentiasa mengamalkan jarak sosial dan tidak bersalam-salaman ataupun bersentuhan dengan tetamu lain. Dan pihak berkuasa boleh tingkatkan lagi langkah pemantauan, terutamanya di kawasan-kawasan yang tinggi risiko untuk tercetusnya kluster baru. Usaha untuk memastikan orang ramai mematuhi SOP bukanlah satu perkara yang mudah. Hakikatnya, tepuk dada tanya selera, diri sendiri perlu belajar hidup dengan norma baharu ini. Ya, saya kira itu pandangan yang menasabah juga, ramai yang melahirkan kebimbangan masing-masing dan ramai juga yang tahu sebenarnya SOP ni, tapi kadang-kadang bila pergi ke kenduri tu memang kan? Lupa semualah. Okey, jadi kita nak kan. Okey. Okay, Naim, kita nak terus bersama dengan individu. Kita bawakan terus Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara MKN, iaitu Datuk Rozi Mat Saad, bersama dengan kita secara panggilan video pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Hanif dan Anim. Baik Datuk, mungkin kita boleh mulakan dengan sedikit pemantauan daripada pihak MKN sendiri melihat kepada sekarang ni dah rancak kan dengan majlis perkahwinan, majlis sosial dan sebagainya. Adakah pematuhan SOP setakat ini dipatuhi dan mencapai standard yang sepatutnya, Datuk? Pada pemerhatian dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, agensi-agensi kerajaan, secara amnya kepatuhan terhadap SOP ini masih lagi berada pada tahap yang sederhana. Umumnya kita dapati ramai pihak yang masih bersikap sambil lewa, tidak memberi perhatian yang serius. Ada ketika kita dapati kita lupa dan seolah-olah kita tidak menyedari hakikat bahawa penularan COVID-19 ini masih berada dalam masyarakat kita. Jadi tahap pematuhan SOP ini masih boleh diperbaiki oleh kita semua dan kita mesti committed untuk melaksanakan pematuhan ini. Ya, Datuk, mungkin sebagai ulang kaji kita lah, ramai dah terlupa. Ini pun berada dalam keadaan ataupun keadaan yang sederhana, Datuk, kan. Apa SOP-SOP yang perlu kita cakna berkaitan dengan kalau nak anjurkan majlis kenduri kendara ni, Datuk? Sebenarnya penganjuran majlis kenduri kendara, resepsi perkahwinan, sambutan hari kelahiran, pertunangan, majlis korban, akikah dan sebagainya ini adalah terkandung dalam SOP majlis sosial. Dalam SOP majlis sosial pada Pelan Pemulihan Negara pada fasa 4, ia dibenarkan tetapi tertakluk kepada penjarakan fizikal dan jumlah yang boleh terlibat dalam satu-satu ruang ialah berdasarkan 50% daripada kapasiti ruang yang berkenaan. Jadi dalam perkara ini khusus mengenai SOP Majlis Perkahwinan dan Kenduri Kendara, ia melibatkan semua pihak yang terlibat,
iaitu sama ada pihak penganjur atau mereka yang melaksanakan majlis itu, tetamu yang hadir, kemudian pihak yang lain seperti penyedia makanan, kemudian mereka yang terlibat dalam rakaman, juru gambar, juru foto, atau jika ada persembahan hiburan, termasuklah mereka yang terlibat dalam mengendalikan persembahan ini. Jadi semua pihak perlu patuh kepada SOP yang ditetapkan, dan antara SOP umum yang kita semua sudah jelas, kita semua sudah tahu ialah pemakaian pelitup muka pada setiap masa dan setiap keadaan. Ini adalah satu wajib. Yang keduanya, penjarakan fizikal. Pastikan kita berada pada jarak melebihi 1 meter antara satu sama lain. Selain daripada perkara-perkara umum, mesti pastikan kita mencuci tangan dengan cecair pencuci tangan pada setiap masa, dan pada masa yang sama kita juga kena amalkan. Kita mesti patuhi scan MySejahtera di mana-mana tempat yang kita hadir untuk membolehkan tindakan dibuat oleh pihak berkuasa dengan wajar apabila terdapat sesuatu kesan penularan yang berlaku di situ. Ya. Datuk, melihat kepada keadaan sekarang ini yang terkini, mungkin Datuk boleh kongsikan juga kalau ada kes-kes yang melibatkan jumlah yang ramai, keboleh jangkitannya dalam sesuatu majlis perkahwinan yang telah pun diadakan sepanjang kita dah bergerak pada fasa 4 ni, Datuk. Tidak ada kes-kes yang signifikan yang berlaku melibatkan majlis perkahwinan, majlis sosial. Namun kerajaan, pihak Kementerian Kesihatan dan semua agensi kerajaan masih khawatir dan bimbang kerana pada amnya masyarakat kita pada hujung tahun bulan Disember kita dapati keadaan trend kita nak menganjurkan majlis sosial, khususnya majlis perkahwinan dan kenduri kendara ini akan menjadi akan meningkat sebab budaya kita begitu. Jadi kita sentiasa memantau keadaan dan kita mengingati antara satu sama lain. Datuk, okey, kalau boleh saya tanyakan berkaitan dengan apa tindakan-tindakan yang boleh diambil kepada penganjur ataupun mereka yang hadir ke kenduri ini sekiranya ada pelanggaran SOP yang dilakukan, Datuk? Sebenarnya tanggungjawab ini, kepatuhan kepada SOP ini menjadi tanggungjawab semua. Namun yang utamanya ialah penganjur, iaitu mereka yang mengendalikan atau mengadakan kenduri kendara atau majlis sosial ini. Jadi pihak penganjur bertanggungjawab. Yang pertamanya mestilah menyediakan QR code untuk MySejahtera itu sendiri, supaya ia boleh diimbas oleh setiap tetamu yang hadir, dan dari situ data atau maklumat mengenai kehadiran itu ada, dan tindakan pengesanan boleh dibuat oleh pihak berkuasa, khususnya Kementerian Kesihatan jika ada satu kes positif dikesan di situ. Jadi menjadi tanggungjawab penganjur untuk menyediakan QR code MySejahtera ini, meletakkan alat pengimbas suhu dan juga menyediakan satu meja atau ruang untuk dicatatkan kehadiran, maklumat kehadiran, nombor telefon jika mereka tidak memiliki MySejahtera atau tidak ada talian internet yang kuat di satu-satu kawasan. Jadi ini adalah menjadi tanggungjawab penganjur di tempat yang berkenaan. Datuk, yang terakhirnya daripada Datuk, mungkin nasihat kepada orang awam yang bakal mengadakan majlis perkahwinan, kenduri kedara ataupun majlis sosial ni, apakah perlu dielakkan? Perkara yang paling penting sekali perlu dielakkan dalam melaksanakan ataupun menganjurkan majlis ni, Datuk? Dalam melaksanakan majlis ini, perkara utama yang perlu dielakkan ialah berhimpun atau berkumpul menjadi kita tertumpu di satu-satu tempat, umpamanya ketika upacara akad nikah ataupun upacara persandingan di pelamin itu, kita cenderung untuk berada berdekat antara satu sama lain. Betul. Jadi kita kena elakkan supaya tidak
berkumpul atau berhimpun atau bertumpu di satu-satu tempat. Jarakkan antara satu sama lain, pastikan setiap kita yang ada ini tidak berada jarak yang kurang dari 1 meter. Jadi ini perlu dielakkan. Yang kedua, perlu kita elakkan kita sembang rapat, ya, kita berada dalam jarak yang boleh membolehkan pengudaraan yang tidak baik dalam satu sistem udara yang boleh berjalan dengan sempurna. Ini kita kena adakan. Jadi saya nasihatkan, MKN nasihatkan jangan berhimpun, jangan bertumpu di satu-satu tempat. Baik. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Datuk Rozi Mat Saad, Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara, berkongsi dengan kita hari ini berkaitan dengan apakah SOP yang terkini ataupun mungkin yang perlu difahami oleh setiap daripada kita yang bakal mengadakan majlis kenduri kendara. Kebanyakannya pengacara majlis ataupun perunding majlis sebagainya itu perlu menggemeling tenaga dan juga usaha untuk pematuhan SOP ini. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, baik, itu dia sedikit perkembangannya berkaitan dengan SOP-SOP. Nasihat selepas ini ada lagi inisiatif yang akan kami bawakan. Jadi kita nak berterihat seketika lah. Terus kekal dengan kami hanya di Malaysia hari ini. Kelima negeri akan beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa Isnin ini. Menteri Kanan Pertahanan. Peralihan Pelan Pemulihan Negara bagi semua negeri sudah pun memasuki ke fasa keempat sekaligus menyaksikan lebih banyak kelonggaran diberikan membabitkan aktiviti sosial. Sudah tentu antara paling gembira dengan peralihan ini adalah pengusaha majlis perkahwinan dan catering yang sebelum ini turut terjejas teruk. Bagi Intan Salina Abdul Muttalib, 41, segala perancangan untuk memulakan kerja dari segi prosedur operasi standard SOP dibuat dengan rapi, malah mengambil beberapa langkah tambahan sendiri. Selalunya kita akan cerita macam ni. Okay, untuk jiran-jiran, kita bagi masa daripada pukul 10.30 hingga pukul 11 ke pukul 12 macam tu. Lepas tu start pukul 12 sampai pukul 2 kepada saudara mara lah. Saudara mara, adik-beradik semualah. Dan start pukul 2 lebih sampai pukul 4 tu kita minta diorang panggil kawan-kawan yang kawan-kawan ayah mak ayah atau kawan-kawan pengantin untuk datang time tu, sebab kita nak kena bahagikan kepada sesi-sesi supaya mereka tak datang serentak. Takut nanti datang serentak jam lah dekat luar, sebab dewan ni hanya muat dalam buat masa ni 180 sahaja. Dia yang hampir 10 tahun mengusahakan perniagaan ini akui banyak menerima tempahan, tetapi disebabkan PKP, majlis yang dirancang perlu ditunda. Sebelum PKP, dewan kita ni boleh memuatkan lebih kurang dalam sekali masuk dalam 300 orang ke 400 orang lah. Tapi masa PKP tu dan kita dah mengikut SOP, bila kita terpaksa mengikut SOP yang ditetapkan, kita terpaksa membuatkan limitkan tetamu yang datang daripada 300 ke 400 tu, kita buangkan 50% daripada situlah. So tetamu yang datang tu berkemungkinan ada yang kalau dewan kita muat dalam 150 ke 180 lah. Sebab satu meja tu dalam 6 kerusi sahaja kita letakkan. Kalau sebelum ni satu meja memuatkan dalam 10 kerusi, tapi sekarang dalam 6 kerusi sahaja untuk satu table lah. Cara mengendalikan kenduri kahwin juga berbeza daripada sebelum ini. Meja makan tetamu perlu dijarakkan sejauh 2.5 meter bagi setiap meja. Bagi pemilik di Alnia ini, dia dapat menarik nafas lega apabila lampu hijau yang diberikan kerajaan untuk mengadakan majlis sosial dapat dilaksanakan dengan baik setelah hampir setahun lebih tidak beroperasi. Malah berharap agar semua tetamu yang hadir ke majlis kenduri kendara atau sebarang majlis keramaian dapat mematuhi SOP yang disediakan oleh penganjur majlis dan juga tuan rumah.
Ya, nak tak nak kita kena patuh dengan keadaan norma baru ni. Ya. Pelbagai SOP yang telah pun ditambah baik dalam kalangan kita sebagai penganjur majlis ni memang kita kena betul-betul detail lah kan. Orang kata daripada 10 kerusi satu meja bulat tu kepada 6. Ya. Itu nampak macam simple sebenarnya, tapi dalam kita tak perasan itu membantu sebenarnya untuk mengurangkan lagi risiko kebolehjangkitan dalam kalangan tu. Begitu ditembak yang tadi macam kan. tu. Mesti dulu masuk pembarisan ni. Untuk merisa Tegak suhu tu. Okey, kita nak teruskan. Okey. Kali ini kita nak ambil pandangan daripada seorang jurugambar yang kebiasaannya akan mengambil detik-detik indah ni lah kan di Betul. majlis keramaian ni. Jadi kita nak bersama dengan Cik Muhammad Zarif Nasharuddin, pemilik Kleografi Studio bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. ada tak orang cakap muka awak ni macam muka pelakon Muhsin tu? Ha. Ada tak Syafiq Naswib tu? Ada beradik tak dia? Ada juga. Kan? Tapi biasa dia ambil gambar. Orang tak ambil gambar dia. betul. Dia pun terlupa kadang-kadang dia sama. Okey. Okey, Encik Zarif sebagai fotografer kan, mula-mula mungkin kita nak tanyalah, selepas anda dah, orang kata industri kita ni semua lumpuh kan, selepas sejak 2 tahun kebelakangan ini, bila kita dah boleh datang ke majlis, dah ada wedding semula, apa yang mungkin perkara paling penting sekali dapat anda nampak selepas perubahan itu berlaku? Encik Zarif. Apa paling penting sekali, mestilah kita punya, sebab kita dah setahun lebih macam tak beroperasi macam yang Anim cakap tadi. Untuk mostly pengusaha wedding ni, dia tak dapat beroperasi lah selama setahun lebih. So, dia membagi impact yang positif lah dari segi kewangan company. Ya sebab dah lama tak beroperasi, kita punya kewangan company pun makin tak baik lah. Ya. Zarif, anda mewujudkan Kleografi Studio ni pada tahun 2019. Itu tahun yang mencabar tu sebenarnya permulaan. Betul. Tu. Okey, kita lihat apa peranan jurugambar dalam sama-sama untuk terus mematuhi SOP majlis keramaian pada kali ini, Zarif. Macam mana awak juga nak patuh SOP tapi dalam sama-sama nak merakam detik-detik kenangan indah ni? Okey, pertama sekali sebelum saya pergi ke majlis perkahwinan, biasanya saya akan buat self-test lah untuk keadaan saya sendiri. Setiap kali saya nak pergi ke event wedding, memang saya akan buat saliva punya test kit tu lah. Okay. Dan kita akan update lah kepada kita punya pengantin supaya minta diorang pun vendor-vendor tu boleh buat sekali lah. So supaya kita berada dalam keadaan selamat lah. Kita tak adalah takut. Untuk bekerjasama dengan diorang. Biasanya tiap-tiap hari kita akan buat macam tu. Setiap kali ada wedding. Okey, contohlah kan, kita nak ambil shot yang cantik macam ni kan. Semua close up. Ada yang mungkin boleh zoom dan sebagainya. Saya tak tahulah terma yang sepatutnya kan. Tapi mungkin yang memerlukan shot yang dalam penjarakan kurang daripada 1 meter tu. Fotografer nak kena duduk dekat-dekat, nak ambil, nak detail cantik-cantik kan. Jadi macam mana awak tangani keadaan itu? Apakah SOP dah sendiri yang awak ciptakan untuk tidak memastikan penjarakan awak dengan pengantin masih lagi dapat dikekalkan? Kalau dalam keadaan macam ni, biasanya saya tak bergerak banyak. Saya kurangkan pergerakan saya. Sebab dalam keadaan majlis kampung, majlis nikah tu tak lama, dalam 10 minit. Jadinya memang kita kejap je kat situ dan saya tak bergerak banyak. Saya ambil mana yang dapat je waktu tu. Sekarang sebab kalau masuk masjid pun dia ada peruntukan masa kan. Tak boleh lama-lama nikah settle terus dah boleh balik dah. Betul. Okey, Zarif, yang terakhirnya mungkin sebagai antara yang turut terkesan dan sekarang kembali bernafas dalam industri perkahwinan ini juga, apa harapan anda dan nasihatlah kepada rakan-rakan jurugambar yang lain juga dalam usaha untuk kita terus patuh SOP, kita nak terus survive dalam jangka masa yang lama ni, Zarif? Okey, harapan saya semoga pengusaha industri, tak kira catering ke, kita dapat sentiasa mematuhi SOP lah. Supaya kita jangan leka lah. Sebab sekarang pun kalau kita tengok kes makin naik, kita tak naklah tutup semula. Sebab kita baru nak dalam proses pemulihan. Jadinya kita kena sentiasa beringat lah supaya kita dapat beroperasi macam biasa. Kita tak nak beroperasi sebulan 2 bulan. Kita nak beroperasi dalam keadaan macam ni selama-lamanya lah. Betul, baiklah. Kita harap dapat kekalkan SOP lah. Kita kena ingat. Ya, tanggungjawab bersama kan. Yeah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Zarif. Muhammad Zarif Nasharuddin, pemilik Kleografi Studio yang bersama dengan kita, dan harapnya ini menjadi inspirasi juga kepada mereka di luar sana yang terlibat dalam majlis, terutama sekali jurugambar. Assalamualaikum Zarif. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Jaga diri ya. Okey. Mohsin. Ya. Okey. Mohsin. Mohsin. Okey, Ani minat orkid. Saya minat.
Tapi nak menjaga dia bukan senang, Hanif. Apatah lagi mereka ini, kita akan bersama dengan Siti Mardiah, Siti Mardiah Ahmad. Beliau ini bukan sahaja pandai menjaga, tapi juga menjadikan ini sebagai satu pendapatan sampingan. Nak cantas dia punya dahan pun ada caranya, Hanif. Susah, Ya, susah. Sangat manja. Jom sama-sama kita bersama dengan Siti Mardiah untuk melihat kepada bagaimana penjagaan orkid. Assalamualaikum semua. Saya Kak Di. Hari ini Kak Di nak tunjuk cara macam mana nak jaga orkid biar kekal berbunga cantik. Cara kalau kita nak cantas, yang ni dia punya bunga. Okey, bunga dia tengok kalau kita tak cantas kan, dia akan keluar daripada mana dia suka. Jadi bunga ni tak cantik lah. Yang ni dia dah keluar tunas kan. Jadi kalau kita nak cantas dia, kita boleh cantas. Kita cantas pada yang ni. Tapi kita kena buka lah yang bersih-bersih ni dulu. Sekejap tak boleh tunjukkan. Kalau kita nak bagi dia kekal bunga, kita kena potong dekat sini lah macam ni. Jangan potong pada tunas, potong setengah ni. Ataupun yang kat sini pun boleh. Ataupun dekat bawah ni pun boleh. Sebab bawah ni dia ada tunas. Kalau baju tu anda boleh cari dekat mana-mana online lah, boleh beli online. Sebab baju organik kan, kita boleh buat sendiri pun ada juga. Alright, sampai jumpa lagi. Bye. Wah, cantik betul laman orkid Puan Siti Mardiah kita. Itulah sempat kita kongsikan bersama dengan anda. Mungkin anda juga peminat-peminat orkid. Sedikit tips yang kita dapat kongsikan. Okey, sekarang ni nampak kan dah minum air belum hari ni? Berapa banyak ataupun berapa liter awak minum hari ni? Itu yang kita nak kongsikan selain daripada kita nak bersama dengan Encik Muhammad Rizalman Muhammad Ali, Ketua Kelestarian Spritzer Berhad. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Anim. Ya, terima kasih juga datang bawa air. Hari ini kita nak mencukupkan beberapa liter, sekurang-kurangnya 1.5. Ya, betul. Kan? Betul, Tuan Anim. Betul kan, 1.5 liter. Tapi seelok-eloknya adalah kiraan dia. Betul. Okey, kita nak bermula dengan bagaimana keadaan Spritzer Berhad dalam fasa pandemik ni. Mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan kami. Okey, terima kasih, Anim. Saya rasa kalau kita berceritakan berkaitan dengan situasi pandemik inilah kan, saya rasa tidak ada syarikat yang tidak terkesan. Tapi kami di Spritzer, apa yang kami lihat sejak penularan COVID-19 di komuniti kita, apa kita buat? Kita cuba bantu. Kami komited untuk bantu komuniti setempat dan kita bekerjasama dengan rakan-rakan kita di frontliner dengan juga pelbagai komuniti, golongan rentan yang terkesan, di mana kami bantu untuk meningkatkan kesejahteraan komuniti kita. Itu yang penting kepada kami lah, untuk kami lihat segala apa yang kami boleh bantu dengan golongan-golongan rentan yang terkesan ini. Ya, it's time to give back kan? Mereka selama ni menyokong Spritzer dengan cukup lama kan, berada dalam membantu kita untuk mendapatkan air yang bersih, air mineral yang dapat membantu tubuh badan kita juga. Betul. Bercerita tentang air yang bersih dan juga kebaikan-kebaikan air mineral ni, umum mungkin tahu, tapi mungkin tak begitu detail pemahaman mereka tentang kepentingan air mineral kepada kita. Betul, Tuan Nim. Kalau kita lihat badan kita ini, komposisi utama dalam badan kita adalah air, iaitu 60% daripada badan kita kandungannya adalah air. Betul. Jadi penting untuk kita cakna apakah yang kita masukkan. Air apa yang kita masuk dalam badan kita. So itu sangat penting. Jadi secara umumnya tadi kita dah katakan kita perlukan air 1.5 liter. Itu secara minimal lah. Secara umum, secara minimal kita perlukan 1.5 liter. Tapi kalau mengikut kajian yang dibuat di US,
kita perlukan 2.7 hingga 3.7 liter sehari untuk kekal hidrasi. Jadi itu penting air tu. Betul. Jadi air apa kita masuk dalam badan kita itu penting untuk kita tahu. Secara general boleh saya katakan dekat sini air mineral merupakan yang terbaik. Yelah, betul. Sebab apa? Sebab air mineral ini mengandungi mineral yang penting dalam badan kita. Contohnya macam silika. Air mineral spritzer mengandungi silika yang mempunyai manfaat tersendiri dalam badan kita. Silika, satu nama yang begitu menarik sekali kalau mungkin kita lebih faham silikon dan juga oksigen lah kan. Betul. Tetapi untuk mereka faham apakah silika itu boleh memberi manfaat kepada badan mereka? Mungkin nak kongsikan bersama dengan kami. Ya, betul. Kalau kita lihat footage yang sedang pun ditunjukkan di sini, silika merupakan satu mineral yang penting dalam badan kita kerana dia membantu dalam penyerapan mineral yang lebih baik untuk tulang dan juga untuk tisu-tisu penghubung kita. Okey. Selain itu juga, silika ini penting dalam mensintesiskan apa kita panggil sebagai kolagen. Kolagen tu penting kalau tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana kita dengar perkataan kolagen tu banyak kali dah kan. Betul. So kolagen itu penting untuk apa? Untuk kita punya kulit, untuk kesihatan kuku kita, untuk tulang dan juga untuk rambut kita. Ya kan. Ramai orang cakap minum air putih banyak, minum air mineral banyak supaya kulit kita cantik. Ya, Itulah betul. sebenarnya kandungan yang ada kan, menambahkan lagi kolagen dalam badan anda. Okey, untuk kita lebih faham lagi tentang silika sebab tertarik dengan kandungan-kandungan ataupun kepentingan silika ini sendiri, apakah mungkin nak kongsikan bersama dengan kita di mana sebenarnya silika ini dijumpai? Okey, kalau secara umum silika tu kita jumpa dekat dalam tanah, dekat pasir, dekat pelbagai jenis mineral-mineral yang lain. Tapi untuk consume, untuk digunakan oleh manusia, kita jumpa dalam air, kita jumpa dalam keperluan dietary kita yang lain macam daun-daun hijau, lentil, kacang hijau, kacang panjang dan juga sayur-sayur berdaun. So benda-benda tu pentinglah kepada di mana kita boleh dapat silika. Tapi kalau nak memudahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan para pengguna sekalian, boleh dapati dalam air mineral spritzer di mana ia kaya dengan kita punya silika. Ya, sedikit mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita ni, katanya boleh langgan monthly water plan spritzer. Boleh kongsikan bersama dengan kami juga? Okey, tadi kita, berkaitan dengan silika kalau nak mengetahui lebih lanjut sebelum tu saya nak nyatakan kat sini boleh layari kita punya website Silika Story. silikastory.com. So boleh melayari berkaitan dengan silika untuk mendapat maklumat nak beli kat mana. Ya, macam boleh mana tengok. nak langgan kan? Betul, macam mana nak langgan itu boleh tengok dekat kita punya e-shop. Kita ada e-shop kita seperti mana yang dinyatakan dekat bawah skrin itulah. Itu dia. Mungkin sedikit nasihat kepada orang awam bagaimana kita ni nak menjadi orang yang dapat mengekalkan hidrasi dalam badan. Sangat-sangat penting sebab kalau kata 1.5 liter dan beberapa liter itu melibatkan banyak air kan. Betul. Dan bukannya mineral saja, kandungan air. Betul. Tapi macam mana kita nak tingkatkan kesedaran minum air mineral ni banyak supaya kita sihat dan hidrasi. Betul. Seperti mana yang saya nyatakan tadi tu, air itu penting. Jadi saya nak urge kepada semua yang mendengar kita pada pagi ini, bawa botol air. Bawa air itu ke mana-mana. Tak kisahlah pergi pejabat ke, pergi rumah ke kan, dekat rumah, pergi jalan-jalan, sediakan botol air. Supaya anda perlu kekal hidrasi sepanjang hari. Ya, dan kita harapkan agar semua berada dalam keadaan sihat lepas ini kan. Sedikitlah mungkin nasihat kepada mereka yang nak jaga, nak survive di kala pandemik. Spritzer juga merupakan company yang terlibat. Sedikit secara ringkasnya mungkin nasihat kepada mereka, pandangan anda juga boleh dimanfaatkan bersama. Okey. Pertamanya, tolonglah jaga keselamatan masing-masing. Kita punya motto seperti mana yang kami amalkan di Spritzer, kita menang bersama dan kita perlu jaga keselamatan semua, tak kisahlah warga kerja ataupun komuniti setempat kita. Ya, itu dia inisiatif yang dilakukan oleh pihak Spritzer Berhad dan juga apakah yang ditawarkan itu menjadi mungkin boleh kita manfaatkan bersama dengan rakyat Malaysia, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Rizalman Muhammad Ali, Ketua Kelestarian Spritzer Berhad. Baiklah, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, Hanif Miswan akan berkongsi pula bagi mereka yang nak menyumbang kepada tabung wakaf pembinaan kompleks masjid. Seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan sekarang kita nak teruskan satu lagi perkongsian yang saya kira sangat bermanfaat dan ini berkaitan dengan tabung wakaf pembinaan kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11
Shah Alam. Untuk itu, saya nak mengenalkan kehadiran yang berbahagia Ustaz Muhammad Alfino Johari, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat datang, terima kasih kerana sudi bersama kami Ustaz. Mungkin sebagai pengenalannya, ramai yang ingin mengetahui berkenaan dengan cadangan pembinaan Masjid Bukit Bandaraya U11 Seksyen Shah Alam ni. Baik. Terima kasih kepada Cik Hanif. Terima kasih juga kerana mengundang dan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama dalam program MHI. Tabung Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam ini, ianya bermula projek ini pada Disember 2020 yang lalu apabila Jawatankuasa Penaja Pembinaan telah bermula dibentuk dan berdasarkan kepada kelulusan yang diberikan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor di bawah Majlis Agama Islam Selangor, tanah seluas 3 ekar telah pun diwartakan untuk tujuan pembinaan kompleks masjid ini. Kita jangkakan untuk siap pada tahun 2024 dan dalam masa yang sama kos yang diperlukan untuk kita membina dengan jayanya adalah sebanyak 16 juta. Dah bermula dengan kutipan masih jauh perjalanan dalam 300,000. Kita memerlukan sumbangan dalam bentuk wakaf kerana pertamanya pembinaan masjid itu sendiri adalah merupakan syiar. Wakaf ini pula adalah merupakan ibadah dan gabungan ibadah dengan syiar Islam itu ianya juga akan dapat memanfaatkan bukan sahaja penduduk di U11 Shah Alam yang dijangka pada beberapa tahun akan datang akan sampai kepada sekitar 4,000 unit rumah dengan kapasiti penduduk sebanyak 20,000. Kita memerlukan surau yang ada sekarang ini hanya dapat menampung tidak lebih daripada 1,000 jemaah. Lalu dengan adanya kompleks masjid ini insya-Allah kita harapkan kita akan dapat menampung sekitar 3,000 jemaah dan dalam masa yang sama memberi manfaat bukan saja di U11, Seksyen 8, UITM, UNICEF dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan dengannya. Ustaz, sambil kita menyaksikan lawatan terhadap tapaknya juga dan kenapa pembinaan kompleks ini, mungkin ada perkembangan terkini kutipan dana yang telah disumbangkan oleh orang ramai dan juga berapa sebenarnya yang diperlukan ini Ustaz? Baik. Kos yang diperlukan untuk keseluruhan pembinaan kompleks Masjid Bukit Bandaraya U11 Shah Alam ini adalah sebanyak 16 juta. Dan kutipan kita baru saja bermula dengan kutipan setakat ini sekitar 300,000. Menunjukkan bahawa terlalu banyak lagi yang boleh dilakukan. Terlalu ramai lagi pihak sama ada individu, masyarakat ataupun syarikat-syarikat korporat untuk mereka terlibat sama berwakaf untuk membina dan juga menjayakan projek ini insya-Allah. Ustaz, mungkin di kesempatan ini boleh dikongsikan juga kebaikan untuk kita berinfak terutamanya untuk pembinaan masjid sebegini Ustaz. Baik, terima kasih. Yang pertamanya subhanallah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis sahihnya riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Artinya tidak pernah berkurang harta bagi orang yang bersedekah. Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah yang bersifat jangka masa panjang. Dan wakaf ini adalah satu cara memenuhi hasrat yang dinyatakan oleh Nabi, antara amalan yang tidak akan berhenti, terus malar dan segar, pahalanya berterusan, disebut sebagai sedekah jariyah dalam hadis. Caranya adalah berwakaf. Kerana wakaf ini bahasa Arab maknanya juga disebut sebagai al-habs, artinya menahan. Apa yang kita tahan sebenarnya, yang kita hasratkan menerusi pembinaan kompleks masjid ini ialah seseorang yang memiliki harta, kita tahan diri kita daripada menggunakan dan mengambil manfaat daripada harta yang kita ada. Dan kemudian caranya kita putuskan hak kepemilikan kita dengan cara kita salurkan ia untuk manfaat kepentingan orang lain. Dan ini bukan saja bermanfaat untuk kita semasa berada di dunia, dia adalah merupakan jariah yang kekal selama-lamanya membantu kita di alam sana insya-Allah. Lalu zakat dan juga wakaf serta sedekah, ia adalah merupakan medium dan instrumen yang paling berimpak untuk menjadikan berdasarkan kemampuan sama ada kita maupun syarikat korporat, kesemuanya mampu untuk menempatkan diri kita di dalam 4 rukun wakaf ini. Yang pertamanya al-waqif, artinya orang yang berwakaf. Yang keduanya al-mauquf, artinya harta yang digunakan untuk kita wakafkan, aset,
hadset alih ataupun tidak alih. Al-mauquf alaihi yang ketiga, pihak yang menerima, dan dalam konteks ini adalah tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U 11 Shah Alam. Dan yang keempatnya adalah sirah ataupun lafaz niat itu, sama ada individu, syarikat-syarikat korporat dan sebagainya. Diharapkan semua dapatlah turut serta. InsyaAllah, itu harapan juga. Ustaz, sedikit pesanan sebelum kita tamatkan program kita pada pagi ini, Ustaz, silakan. Terima kasih. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman secara ringkas dalam surah Ali Imran, rujuk pada ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud kebaikan dan kebajikan dia adalah merupakan cara terbaik untuk kita dapat apabila kita infak ataupun kita berwakaf, dan setiap satu yang kita keluarkan, banyak ataupun sikit, keterlibatan kita di dalam projek ini insya-Allah, ianya Allah Subhanahu Wa Taala juga yang tahu, dialah juga merupakan sebaik-baik pemberi ganjaran. Kita ucapkan terima kasih in advance lah kepada semua yang terlibat insya-Allah dalam penjayakan tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya ini. Ya, betul, insya-Allah. Dan cara-caranya adalah seperti yang tertera di skrin sebentar tadi, dan mungkin boleh tengok kembali siaran ini di Facebook Live kami. Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Allahumma amin. Baik, itu dia yang bahagia Ustaz Muhammad Alfino Johari, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya. Baik, kita nak berhenti seketika. Selepas ini ada lagi perkongsian yang sangat menarik bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini pada pagi ini, dan sekarang kita nak teruskan satu lagi perkongsian dengan tajuknya Sedikit Bagi Anda, sangat bermakna buat MTS Fast. Jadi sebelum perkongsian ini kita mulakan, jom kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang disediakan ini. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS Fast. Gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS Fast sekarang. Kita nak teruskan perkongsian berkaitan dengan pembinaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ataupun MTS Fast. Untuk itu kita bersama dengan Ustaz Nazri Abbas, penasihat MTS Fast, bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin nak teruskan kepada penerangan dan juga penjelasan berkaitan dengan pergerakan MTS Fast ni, Ustaz, silakan. Baiklah, baik. Alhamdulillah, kita di MTS Fast telah pun berusaha untuk merealisasikan generasi hufaz profesional ini untuk mendirikan satu bangunan bagi menempatkan permintaan yang semakin banyak untuk generasi kita terpimpin ataupun terbina menjadi penggerak-penggerak untuk mengangkat kalimah Allah. Dan Alhamdulillah setakat ni kita sedang mengumpulkan 5 juta yang mana tinggal lagi baki lebih kurang 1 juta lebih untuk fasa ini. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua penyumbang dan peinfak yang telah menyumbang dan teruskan membuat sumbangan dan infak, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat kita pun sedang melakukan urusan deposit tanah dengan pemilik tanah, dan dalam masa terdekat juga insya-Allah acara pecah tanah kita akan lakukan dan kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Itulah setakat ini. Betul, alhamdulillah kami juga mengikuti perkembangan pembinaan MTS Fast ni. Ustaz mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan cara-cara sebenarnya untuk kami terus membantu orang ramai yang menonton ni untuk terus memberikan sumbangannya, Ustaz. InsyaAllah untuk anda terus menyalurkan sumbangan, sangat mudah, semuanya hujung jari. Kita ada kat situ QR code, dan sekarang ni MTS Fast sedang berkempen berhabis-habisan untuk hujung tahun ni dengan zakat akhir tahun. Jadi zakat akhir tahun ni kita MTS Fast dilantik sebagai amil, penolong amil bertauliah daripada Lembaga Zakat Selangor. Ada rebat cukai, ada hadiah yang menanti anda. Anda boleh terus scan di QR code yang tertera di kaca TV anda, dan juga bagi penginfak yang untuk terus membuat sumbangan untuk dana pengurusan dan pembangunan, boleh terus hubungi kami dalam hotline yang kami sediakan, juga dalam website mtsfast.com. Jadi semuanya di hujung jari, semuanya mudah. Moga-moga semua penginfak dan penyumbang Allah gandakan rezeki, Allah panjangkan umur, dan Allah berkati kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, insya-Allah. Ya, Ustaz, mungkin sedikit nasihat juga dalam usaha untuk kita terus sama-sama memberikan sumbangan ke arah pembinaan yang bermakna ni, Ustaz.
Okey, dalam Quran Allah sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita nak buat baik ni sebab kita nak dapat redha Allah, supaya Allah nanti selamatkan kita daripada murka dan azabnya. Jadi nak buat baik tak boleh seorang-seorang. Kita kena pakat sama-sama. Jadi anda sebagai penyumbang yang telah menyalurkan sumbangan, inilah sebagai ta'awanu ataupun sumbangan anda untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang melahirkan takwa. Dan insya-Allah moga-moga kita semua dapat berjumpa dengan Allah dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi bersama kami pada pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan sikit lagi tu Ustaz ya. InsyaAllah. Ya, itu dia yang bagi Ustaz Nazri Abbas, penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahrah sudi bersama dengan kita berkenaan dengan pembinaan MTS FAST. Okey, saya nak teruskan perkongsian tapi saya nak menjemput Hanim Izzati bersama dengan bootnya. Ya, berjalan berhati-hati. Silakan. Betul. Dan sebenarnya kita nak kongsikan tentang 9 Disember ni merupakan hari anti rasuah. Oh, tak kasi Chan masuk tak ada masuk. Kita memang kena jimat masa. Okey, teruskan. Okey, hari anti rasuah antarabangsa yang mana kita semua faham di mana rasuah masih lagi musuh nombor satu negara. Yeah. Kali ini membawa tagline Your Right, Your Role, Say No to Corruption. Dan sedikit nak kongsikan juga di sini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan juga negeri, sesi dialog ini dapat kerjasama daripada Manufacturers, FMM, Transparency International Malaysia, TIM dan juga Association of Certified Integrity Officers Malaysia. Ketahui hak anda, mainkan peranan anda, katakan tidak kepada rasuah. Ya, ini memang perjuangan yang berterusan lah dalam usaha untuk kita tidak menggalakkan rasuahnya. Kita tak nak pun ada rasuah di kalangan kita. Okey. Dan saya percaya sebenarnya ini bermula daripada rumah. Kita sebagai ibu bapa haruslah terapkan perkara itu di rumah. Jangan sikit-sikit nak rasuah anak, dapat straight A, dapat ini, dapat ni kan. Itu bermulanya apakah mereka kenal erti rasuah. Segalanya bermula dari rumah. Kalau kita dapat setkan minda anak-anak, mereka perlulah usaha untuk mendapatkan sesuatu. Mereka tahu mana hak mereka dan bukan hak mereka. Okey? Okey, perbincangan hari ini berkaitan dengan SOP kenduri kendara. Ingat, tanggungjawab itu juga bermula daripada diri kita sendiri dan kepada penganjur tu pun memang nak tak nak ini norma baharu. Dia memang kalau rasa kita tak dijemput tu tak apalah kan. Ini perkahwinan menangis je lah bucu katil. Menangis bucu katil je tak apa. Tapi kita doakan, kita raikan sebab ini hari bahagia mereka. Betul. Jangan kita spoilkan pula kan. Okey, esok kita nak kongsi bersama dengan anda. Kita nak mendekati golongan orang kelainan upaya kan, keistimewaan mereka dan apakah kemudahan yang boleh ditawarkan dan perlu disediakan untuk mereka. Okay, kita nak santuni mereka. InsyaAllah esok kita jumpa pada waktu yang sama. Jaga diri baik-baik dan jangan lupa 80% bayar saman. Terbang pula kita samannya. Kenapa? Banyak sangat ke yang terbang tu? Okey, kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.